Semua orang mana ni? Saya tak nampak siapa-siapa pun hari ni. Doktor. Okay. Where is everyone? Mana dia? Yang nampak Miza tapi tak ada. Tak ada rupa pun mana dia ni. Yang lain-lain ni mana? Okay, Zarul. Syazwani lagi. Siapa lagi? Muka yang sama je setiap minggu. Afika. Muka-muka saya biasa tengok ni saya tahu lah. Yang lain tak tahu. Daripada awal Sam sampai nak habis lah. Tak kenal batang hidung tak mana. Okay. So kamu aware tak yang kita ada lagi 9 saja? Minggu ni minggu 10 kan? 10 kan betul? Ya. Okay. So maksudnya kita ada lagi 4 minggu kan? Semua total 14 minggu kan? So kita ada lagi 4 minggu sahaja untuk habiskan semester ni. Okay. This week saya nak masuk finance. Masuk finance minggu depan pun insyaAllah saya duduk kat finance lagi. Okay. Minggu setelah 12, 13, 14 tu saya hanya akan through WhatsApp. Okay, dan kalau memerlukan webex baru kita tunai macam ni. Kalau tidak, kamu boleh tanya apa-apa, time 1 jam ni tanya through WhatsApp saja. Okay, ataupun time tutorial tu kamu boleh tanya dalam WhatsApp lah, saya available lah dalam WhatsApp tu. Alright, so hari ni mari kita masuk kepada chapter last terakhir sekali, finance. Saya hantar kamu Excel punya template tu? Ada tak? Ke belum? Dah ke belum? Ada tak saya hantar Excel punya template finance? Ada tak? Tak ada. Okay, tak ada, saya nak hantar sekarang ni. Sekejap. Mana dia WhatsApp. Ya, saya nak hantar lah ni. Saya lupa. Ni template lah, template untuk finance. Dokumen. Sekejap. Saya nak cari group dulu. DNT 300. Okay, one. Sama je macam yang dalam tu. Sama je. Yang template tu. ENT 300 slide. Okay, dah. Dapat tak? Macam nak buka kat sini pula. Okay, ada tak? Dapat tak? Ada kan? Dapat tak? Ada. Dapat. Boleh buka tak? Okay, saya buka kat sini. Okay, kamu, dalam ENT 300 ni, finance ni kita tak ada benda nak rancang tau. Kamu just masukkan saja nilai-nilai tu. Tak payah pun sebenarnya. Sebab benda tu adalah combination daripada apa yang kamu dah buat dekat marketing, apa yang kamu dah buat dekat operation dan apa yang kamu dah buat dekat admin. Faham tak? Okay, nilai-nilai yang kalau kamu tak siapkan tiga-tiga yang tu, kamu tak boleh siapkan finance. Itu je masalah dia. Nak buat finance punya plan ni kena tunggu siap habis semua tu. Admin kena siap, operation kena siap, marketing kena siap. Baru boleh masuk. Baik, apa dia pula ada ni? Baru boleh masuk finance plan. Ya, kalau kamu tak siap sangkut lagi yang lain-lain tu, tak boleh nak masuk finance plan. Tak. Okay. Misalnya yang saya dah hantar. Hai.
Okay, sorry line breaking. Okay, so kalau kamu tengok dekat Excel tu, okay, Excel tu, semua ni tengok admin, marketing, operation. Okay, sebab tu saya kata tadi, kalau kamu tak habiskan lagi marketing, admin dengan operation, kamu tak boleh buat finance ni, tak dapat nilai. Okay, melainkan habis tiga-tiga plan ni baru boleh tulis admin, finance plan. Okay, tapi tak apalah, kita belajarlah dulu. Okay, kita belajar dulu. Kita tengok dulu. Tengok dulu tiga ni, okay. Yang first kali kamu kena buat nama bisnes tu macam biasalah kan, okay. Admin expenditure, marketing expenditure, operation expenditure. Ini adalah pembelanjaan yang ada dalam setiap plan tiga terdahulu. Kamu ambil saja balik nilai tu, tulis balik saja sebab template kita dah bagi. Okay, so tak payah risau. Template tu dah memang diberi. Cuma lah ni nak kena tunggu siap 3 plan ni dulu, baru boleh start dengan finance. Kalau tak siap tiga-tiga ni memang tak boleh buat. Tak boleh nak kira. Ada kosong. Okay, so projection tahu kan yang kita belajar tu 10%, 5% tu kan. Year 1, year 2, year 3 ni kan. Kita minggu depan dah bincang dah bab ni. Okay, lepas tu sale berapa first month, sale of in the month, sale of 1 month, second month ni masukkan sahaja. Okay, cash payment pun masukkan saja. Yang ni, yang ni dia tulis banyak tau, yang tapi tak sama benar kamu kena ikut yang Excel ni. Yang kamu kena buat macam sebiji macam dalam template yang saya bagi contoh tu saja. Okay, tak apa lah ni, tengok dulu. Ending stock, raw material, rate tax ni dah diberi. Year pertama 28%. Yang ni jangan ubah lah, memang dah ada dah persen dia. Jangan tiba-tiba dia buat 25 ke 30 ke, tak boleh. Sebab tax ni adalah seperti yang ditetapkan. Okay, tax pertama, tahun pertama 28, tahun kedua pun 28, tahun ketiga pun 28%. Business background ni kamu ni apa je? Yang berhad ke, apa dia? Yang berhad, satu lagi apa dia? Enterprise ke, okay? So source of finance, kamu nyatakan kamu punya ni loan ke hire purchase. Loan macam mana? Loan pinjaman bank ke, pinjaman apa-apa lah, segala bentuk pinjaman, okay? Segala bentuk pinjaman kita masuk dalam loan. Sama ada kamu nak kata nak dapatkan bank ke, nak dapatkan tekun ke, mara ke, itu masuk dalam bank. Okay, bila rate pula memang tetap dia 5%, jangan ubah dah. Rate memang 5%, dan memang tetap. Okay, duration biasanya nak buat dalam masa 5 tahun. Interest payment method, dua ni nanti ada cara kira dah, saya tunjuk. Okay, hire purchase ni macam kamu jual beli kereta tu, faham tak? Macam kereta tu kita panggil hire purchase. Okay, kenderaan biasanya kita buat dalam di mana kita bayar bulanan-bulanan. Faham tak? Bulanan-bulanan kita kena bayar. Sampai habis bayar baru jadi hak milik kita. Okay, itu maksudnya hire purchase. Once you habis bayar satu benda yang you beli itu, baru dikonsiderkan barang itu adalah hak milik kamu. Selagi kamu tak habis bayar, macam kereta lah, buat berjanji dengan bank 9 tahun, 7 tahun, selagi tak habis bayar tempoh 9 tahun tu, kamu sebenarnya hanyalah hire purchase saja. Kamu kereta tu kamu tak boleh claim, kamu punya lagi. Nama saja nama kamu, tapi selagi tak habis bayar itu bank punya. Alright, itu kita panggil hire purchase. Okay, seterusnya ni tadi ni, saya tak tahu kenapa dia tak penuh ni, tapi kalau kamu tengok lah Excel tu penuh lah. Sebab dia masuk dalam Webpack ni jadi sekerat. Okay, project implementation cost, source of finance. So, source of finance ni yang tadi tu lah, buat loan ke, hire purchase ke, nyatakan berapa. Kalau ada simpanan sendiri ke, own contribution ni masukkan sendiri cash punya kan. Okay, fix. Yang ni, fix asset ni ambil balik yang dekat marketing ke operation. Atau operation kot. Operation punya ni kan. Okay, land and building cost dia berapa yang kamu dah tulis, fix asset kamu tu, kenderaan, vehicle apa semua tu. Semua ambil balik saja. Sebab tu kalau tak siap yang tu tak boleh buat lagi, yang kena tunggu bagi siap dulu. Baru boleh buat finance. Finance manager, kamu nak masukkan nilai tu, kamu kena tunggu kawan-kawan kamu hak 3 orang lagi ni siap, baru kamu boleh buat kerja kamu hak ni. Sebab nak masuk nilai je. Okay, hak ni tak payah. Sebenarnya finance ni tak payah. Untungnya dia ada pro and cons lah. Siapa buat finance ni, dia tak payah tulis apa-apa dah. Dia masukkan nilai saja. Orang lain hak buat operation, marketing, admin tu dia ada part writing sikit. Okay. Tapi dalam
dalam finance tak ada writing apa. Straightforward, nak tengok ni je, nak tengok number je. Pro and cons lah, okay? Sebab kerja dia berat, dia dah nak banyak benda dia nak kena masuk data. Banyak benda dia nak kena kira. So dia tak ada nak tulis-tulis report pun semua tak ada lah. Okay, tak ada tulis apa pun dalam finance. Hanya semata-mata nombor saja dalam finance ni. Kalau kamu tengok lah, okay? Dalam admin ada juga nak kena tulis kan? Product features lah apa semua, marketing tu semua tu kan. Ada juga benda yang nak ditulis. Okay, dalam finance tak ada benda tulis-tulis. Semua bernombor saja. Template kita dah bagi. Tapi sangkut dia kalau tak siap hak yang kawan-kamu lagi 3 orang tu tak siap buat, tak boleh buat lah finance. Kena tunggu semua siap baru boleh buat sekaligus. Tak boleh satu dah siap, marketing dah siap, operation tak siap lagi, admin dah siap, tak boleh. Kena tiga siap baru boleh buat sekaligus. Sebab dia nak kira total. Okay, tak ada satu kosong tempat tu kosong, sangkut semua nanti. Right? Okay, so yang ni saya kata beritahu yang sangkut ni kalau tak siap ni, bila tak siap admin, tak siap marketing, tak siap operation, tak boleh nak semua tak boleh buat, semua sangkut. Okay, semua ada nilai admin berapa, cost operation berapa, dah ada ni baru kamu boleh masuk nilai kat sini, baru boleh kira semua, baru tahu contingency ni berapa. Contingency ni saya nak bagi tahu siap-siap ni, nilai semua ni. Daripada atas fixed asset ni sampai ke bawah, ni kamu campurkan semua kali dengan dapat nilai kat sini. Total sampai sini. Okay, faham? Tak ulang lagi. Tak nak? Okay. Tak nak banyak. Bila dah buat, bila siap marketing dah siap, operation dah siap, tak tahu kan kos untuk marketing berapa, kos untuk admin keseluruhan bulanan berapa, kos untuk operation berapa. Okay? Dah dapat tu masukkan sahaja nilai admin berapa, kos keseluruhan admin, berapa marketing punya keseluruhan, berapa operation punya keseluruhan. Faham? Lepas tu tengok kirakan semua sekali. Apa lain saya breaking ni? Okey tak? Okey, lepas tu kamu senaraikan semua sekali. Okey? Land building kamu ni kamu tahu berapa kan? Tengok dekat operation. Tak silap saya operation kan? Marketing time. Tak, operation ataupun admin tu tak silap. Yang ada fixed asset ni. Okey, masukkan, salin saja balik. Berapa nilai fixed asset kamu? Vehicle, kenderaan kamu berapa? Land building berapa? Semua tu kan? Masuk semua. Lepas tu admin punya cost berapa keseluruhan. Kalau tak buat memang tak tahu lagi lah, kena tahu dulu. Dah siap nanti masuk ke admin cost berapa, marketing cost berapa, operation cost berapa, masuk saja. Faham? Lepas tu pre-operation and other expenditure. Kalau lah ada apa-apa, bukulah berapa-berapa pun tak kisahlah. Kalau lah macam ada apa-apa tambahan cost, macam cost periklanan ke, kos-kos apa-apalah, kos-kos untuk perbelanjaan perbelanjaan buruh ke, nak buat jamuan, nak buat launch, nak buat apa, nak buka kedai, nak launch kan. Sebab dia adalah project implementation cost. Maksudnya kamu nak launch kan, kamu punya syarikat ni nak memerlukan kos apa. Faham tak? Selain daripada admin, marketing, operation, apa lagi yang diperlukan? Ada expenditure ni masuk kat sini. Contohlah, ada macam okay, nak buat nak buat majlis buka kedai kan, jamuan buka kedai. Okay, buat jamuan kapal dekat sini berapa? 5,000. Tu dia kat sini 5,000. Okay, so bila dah tulis semua daripada atas sampai bawah ni, kamu dah tulis, kamu totalkan semua sekali, darab dengan 10% kat sini, baru dapat nilai ni. Faham? Katakan sini sampai sini yang tadi ni bernilai 700,000. Ataupun banyak sangat, ataupun 400,000. Sini sampai sini semua 400,000. So 400,000 kali dengan 10% berapa? 40,000 kan? Betul tak? 400,000 kali 10% 40,000, betul? Okay, so tulislah kat sini 40,000. Tulis kat contingency ni 40,000 nilai dia. Total semua sekali. Daripada atas tambah contingency 10% baru dapat total dekat sini. Faham?
Okey, untuk loan ni pula masuklah loan kamu loan bank apa ke, hire purchase, ada buat hire purchase dengan mana-mana ke, cash kamu punya duit awal-awal berapa tu dia kat sini. Duit simpanan kamu konon adalah ada berapa-berapa, okey? Tak apa tengok dulu ni, sekejap kita pergi tengok dekat yang template betul-betul. Faham dulu sikit-sikit kat sini. Okey, seterusnya kamu kena buat dia tak masuk habis lah, belum masuk dalam webback ni. Ni lah, okey? Yang ni yang sangkut ni, admin budget, marketing budget, operation budget. 3 ni. Nak kena tunggu 3 complete dulu baru boleh masuk dalam finance. Tapi tak apalah, saya ajak awal dulu. Okay? Nanti boleh buat by time, boleh buat tambah-tambah sikit-sikit. Okay, dah siap hak ni. Yang ni tak payah buat, yang ni bukan, yang ni sebenarnya. Yang ni sebenarnya saya nak bagi tahu. Yang ni ambil nilai-nilai semua ni daripada siapa yang buat finance manager ni, yang tak payah risau. Yang ni minta ke kawan-kawan kamu, 3 orang punya tu. Dia dah ada dah. Last kali dia pun mesti ada benda ni. Keseluruhan admin budget, keseluruhan marketing budget, keseluruhan operation budget. Ambil saja nilai pada kawan kamu hak 3 orang tu, masukkan saja nilai ni kat sini. Okay. Lepas tu, hak ni je yang kita nak kira ni. Hak ni saja nak kena kira bahagian bawah ni. Okay. Start. Lepas tu, saya nak tunjuk apa lagi ya? Ada apa lagi tak? Ni hak tadi ni dia sangkut sebelah. Okay, tak apalah, yang ni kamu tengok. Okay, depreciation ni adalah penyusutan. Saya tak puas hati lah tengok source baru macam ni. Tak boleh masuk penuh Excel dalam webback ni. Tak apalah, kita buka hak betul-betul punya senang. Okay, tapi kamu nampak kan, saya dah bagi tu, kamu nampak tak template tu kamu boleh isi saja. Nampak kan dekat Excel tu, kalau kamu buka kat phone, buka kat laptop, nampak penuh kan? Tak nampak storat macam ni kan? Okay, dia adalah benda yang penuh lah sebab saya dah buka dah kat Excel. Memang kalau kamu tengok kat phone tu rasa penuh rasa. Nak tengok. Ni saya tak tahu kenapa dia separuh ni, kalau buka kat laptop penuh je. Dia tak support ni, dia tak support Excel. Dapat penuh tak dekat dalam tu? Kamu punya dalam laptop nampak penuh tak? Nampak kat laptop penuh. Tak penuh? Yang Dapat penuh. Dapat buka tak kalau kamu masukkan dalam, kamu download masuk dalam laptop, nampak penuh tak? Dapat penuh. Tak penuh, saya boleh nampak tak penuh. Dapat penuh. Penuh lah, penuh macam biasa kan, Excel biasa kan? Ya. So, bila masuk laptop okey. Dia masuk dalam webback dia tak okey ni. Okey, tak apa, kita tengok yang ni lah. Kita tengok sikit. Sekejap saya nak share. Tak ada apa dah ni, tak ada apa dah. Okay, ni tak ada apa. Last kali tu je lah graf. Graf tu pun tak perlu risau, Excel punya, dalam Excel semua. Okay, kenapa saya tak boleh nak tag ni? Okay. Okay, cancel. Sekejap, dia hang, tak boleh nak back. Siapa-siapa tolong masukkan sekejap, tolong share sekejap yang template yang saya bagi kamu tu. Template business plan tu, betul-betul punya tu, dalam PDF tu. Sebab saya punya hang, tak tahu sebab apa. Tak boleh nak masuk. Ada siapa boleh share tak? Tolong share tak? Ada tak butang dekat webback kamu tu, ada butang share tak? Ada tak? Tolong tak share. Sekejap kenapa tak ada butang share? Ada tak siapa-siapa boleh tolong share sekejap? Saya tak boleh nak share. Saya tak tahu kenapa webback saya hang hari ni. Kamu tolong share tak? Saya nak tunjuk yang tu. Okey, dah boleh dah. Ni. Dia hang. Okey, kita tengok yang betul-betul punya nak. Ya. Business plan, student. Okey, tengok yang ni. Yang tadi tu banyak tau macam-macam benda dia nak. Tapi sebenarnya dalam business plan hanya ini saja yang kamu perlu report. Apa dia? Ini. Ya, kenapalah ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapalah webback hari ni dia. Tak lah, dia hang. Nampak kan? Okay, right. Okay, mana dia finance last sekali.
yang kamu kena laporkan dalam finance ini saja. Finance, logo, marketing. Target market. Sekejap. Operation tak ada benda kan? Operation dah tengah dah, minggu lepas tak ada benda dah. Operation senang saja. Okay, admin. Tak lagi. Okay, this one. Sorry, terlepas dah ni. Okay, finance kamu kena laporkan daripada muka surat 76 ni, finance. Okay, financial plan. Ini. Okay, first operating budget ni tak payah duk pening-pening kepala. Ini ambil daripada operation punya. Admin punya. Admin. Ini admin punya, ambil daripada admin plan punya. Okay. Nilai-nilai ni masukkan sahaja. Land and building, kalau ada land, kamu record sahaja masuk dalam ni. Faham tak? Tak banyak pening kepala. Ini memang dah dibuat dah. Kawan kamu buat, kamu boleh buat. Okay, furniture, equipment, office fitting, ingat tak kita belajar dulu? Kan? Dah ada rakam benda ni semua, masukkan sahaja nilai fixed asset kamu. Kemudian dalam admin dia punya dia punya salary, pekerja dia, rental ke apa-apa, masuk saja. Kamu tengok balik dekat kamu punya admin tu. Kalau kawan kamu dah siap, tengok balik nilai-nilai ni masuk sahaja. Tak perlu duk risau pening-pening apa pun. Faham? Okey, lepas tu apa dia lagi? Utilities, api ayam apa semua tu. Semua ni tak perlu nak buat lah. Ini masuk sahaja nilai yang dah dibuat dalam admin plan. Untuk table 8.11 admin department ni adalah minta dekat admin plan punya, admin manager punya. So masukkan nilai ni. Okay. Yang kedua, marketing. Masukkan balik marketing punya budget dalam ni. 8.12 masukkan balik. Reportkan sahaja ikut format template yang diberi ni. Ha? Okay, yang ketiga, operation yang minggu lepas punya tu. Okay, dah siap. Kalau tak siap memang sangkut dah, tak nak buat lagi. Kita tunggu bagi siap dulu. Baru boleh buat, masukkan nilai-nilai ni semua. Alright, ni tak ada apa pun. Kamu report saja. Okay, tak ada apa. Report saja. Tengok tak ada benda pun. Okay. Kemudian, dah siap yang ni. Okay, project implementation cost dengan source tadi tu yang kita duduk sembang tadi tu. Nampak tak? Okay, bila dah siap tadi tu, implementation cost ni dah siap tadi tu, kamu tengok fixed asset. Masukkan semua fixed asset, land and building berapa, office furniture berapa, equipment, yang ni semua ambil dekat mana tadi? Dekat operation kan? Operation tu admin tadi ni. Betul tak? Okay, ambil balik nilai tu, masuk balik kat sini. Dia nak apa? Vehicle, kalau ada kenderaan, berapa ratus ribu kamu beli, berapa biji item apa semua tu, masuk balik dalam ni. Machine ni dalam operation. Kan? Machine dalam operation. Operation equipment. Okay, masuk balik nilai dia. Kemudian budget untuk admin berapa satu bulan, marketing berapa, operation berapa. Tulis semua kat sini. Okay, lepas tu ada expense bukan adalah ni, kalau jangan tahu belanja-belanja yang kalau kamu nak launch kamu punya kedai, katakan nak launch bulan depan, ada tak perbelanjaan apa-apa yang diperlukan? Nak buat jamuan ke, nak buat event ke, nak panggil selebriti ke, nak apa ke, masuklah 20,000 ke 30,000 ke duduk kat sini. Faham? Dah totalkan semua ni sekali yang saya ajak tadi ni, dapatlah 10% contingency ni berapa. Faham? Total keseluruhan tambah semua ni sekali ni. Daripada sini, daripada fixed asset ni sampai contingency tambah baru dapat total. Alright, faham tak kat tu? Faham tak lagi? Jelas ke tak jelas? Faham. Okay ni. Jelas kan? Tak ada apa pun. Direct je. Tanya apa dia adalah 10% daripada nilai daripada fixed asset sampai ada expenditure ni. Itu adalah contingency. Darab dengan 10% itulah nilai dia. Total apa dia? Keseluruhan semua ni. Itu je, senang je. Okey, lepas tu loan. Okey, loan berapa yang kamu buat? Untuk furniture, kononnya lah kalau kamu buat loan 2,000 lebih. Kalau tak ada lah. Kalau cash lah. Okey, kalau tak ada loan, tu je lah cash semua.
beli barang furniture guna cash, orang 5,000. Ni tak ada. So loan tak ada lah loan. Okay, kalau tak ada, tak ada. Kalau ada. Okay, kenderaan. Kenderaan biasa hire purchase, monthly bayar. Hire purchase ni adalah monthly punya payment yang kamu kena bayar. Faham? Monthly. Okay. Loan adalah keseluruhan loan kamu ambil. Okay, macam kereta kan. Kita punya loan 70,000. Bulan-bulan kita bayar berapa? 600 ke 800. So kat sini hire purchase. Okay. Hire purchase adalah bulanan punya payment yang kamu kena bayar ke atas aset kamu. Macam sewa rumah. Okay, kamu beli rumah. Harga rumah 200,000. So sini loan buat 200,000. Bulan-bulan bayar berapa? 1,000. Ataupun bulan-bulan bayar berapa? 800. So di sini 800. Faham tak? Okay. Kalau ada cash, pilihlah cash. Kalau tak ada, tak ada. Ini ikut kesesuaian dia. So total semua dapatlah banyak ni. Banyak ni dan banyak ni. Okay. So total ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Patutnya total dia ada kat sini. Okay, kalau tak buat pun tak apa. Tak kira pun tak apa. Cukup kamu kira total yang bawah-bawah ni pun saja pun dah cukup dah. Okay, habis dah. Habis bab project implementation cost. Faham ya? Kat sini tak ada benda pun. Masukkan balik nilai saja. Tak payah pun. Sebenarnya saya tak tahu lah. Kadang-kadang saya rasa admin ni finance ni kerja yang berat. Finance ni kerja yang berat. But then tapi saya rasa finance ni sebenarnya tak berat. Finance ni lagi mudah kalau tapi dia kena tunggu orang punya lah. Dia kena tunggu 3 plan tu siap baru dia boleh buat. Sebab dalam finance kita tak ada tulis apa-apa, tak ada report apa-apa. Kita masuk nombor saja. Okay, sebab tu kalau siapa yang suka matematik ni, dia suka lah buat finance ni. Okay, 8.3 depreciation schedule. Maksudnya penyusutan. Susut nilai. Okay, depreciation ni adalah susut nilai. Dalam bahasa Melayu dia kita panggil susut nilai. Susut nilai tu adalah benda-benda yang kamu tahu kan harga kereta, dia tak akan bertambah kan, dia akan susut nilai, betul tak? Kamu beli kereta bulan atau motor lah senang, kamu biasa guna motor. Beli motor harga 8,000. Kamu jual 2 tahun lagi, adakah kamu akan dapat harga 8,000 tu? Tak. Susut nilai. Faham tak? Okay, setiap benda ada susut nilai kecuali rumah. Rumah you beli hari ni, tahun depan naik. Okay? Kereta ke, benda lain ke, perabot ke, apa benda ke, barang alatan, mesin sekalipun, you beli tahun ni, tahun depan susut nilai berapa persen, tahun lagi satu susut sampai 10 tahun habis tak ada nilai dah. Faham? Okay, so ini yang kita nak kira susut nilai. 8.3 adalah kita nak kira fixed asset kita punya susut nilai. Okay, dia punya kat sini dah ada dah dalam tu dah ada punya template isi furniture. Ni kamu ikut dia punya jenis dan jenis dia, bukan masuk campur semua sekali. First kita mulakan dengan office furniture. Maksudnya perabot-perabot yang ada dalam office kamu. Faham? Okay. Economic life dia tadi tu memang dah ajarkan dalam template ni, dia kata 5 tahun. Kalau kamu ingat dalam Excel tadi saya buka tadi tu. Okay, 5 tahun ni memang dah strict dah, jangan ubah dah. 5 tahun, jangan ubah. So nilai kita jangan buat 10 tahun, jangan buat 3 tahun. Memang dah tetapkan format dia 5 tahun. Okay, alright. Jangan tanya kenapa, sebab kita nak kira jangka hayat 5 tahun saja. Okay, alright. So, kamu buatlah. Ya, kamu tulis, ya kamu buat sampai 10 tahun. Okay, tapi sebenarnya kita nak tengok sampai tahun ke-5 saja, nampak tak? Kita nak tengok sampai tahun ke-5 saja. Tapi tak apalah, kita nak buat sampai 10, buat lebih lagi 5 tahun. Okay, yang ada dalam table dalam Excel tu adalah annual depreciation ni, maksudnya susut tahunan ikut tahun demi tahun, setiap tahun. Ini nama dia annual depreciation. Okay, accumulated depreciation ni, nak besar sikit. Okay, accumulated depreciation ni adalah accumulated apa? Terkumpul kan? Penyusutan terkumpul. Maksudnya tahun pertama tambah tahun kedua tambah tahun ketiga. Okay? Kira dia macam ni tau. Okay. Office furniture. Tadi dah dapat nilai kan? Furniture perabot kamu berapa total dia? Contohnya kamu punya furniture total dia 5,000. Faham? 5,000 ni keseluruhan value dia adalah 5,000. Tulislah 5,000 kat sini. Okey, tahun pertama penyusutan dia berapa tadi? Berapa persen tadi? Kalau kamu ingat? Bukan 5%. 5% ke 5% ke berapa? Tengok je kat Excel tu.
Berapa persen? Saya pun tak ingat dah. 5% kot. Betul tak 5% daripada tahunan? Berapa? Tengok saya dekat Excel. 1 tahun dia susun nilai berapa dalam table tu? Ada tak? Sekejap nak kira. Tengok Sat. Petang-petang dia kena kira lah. Dia kena kira. Dia tak mengantuk je. Apa? Jumpa tak? Jumpa Dalam ke tak? Excel ni macam kosong. Mana dia Excel tadi? Sekejap saya nak buka Excel. Saya tak boleh nak buka kat Webex ni. Berapa persen? Nak tahu penyusutan 1 tahun tu berapa persen? Final year key plan. Okay, sekejap. Dia ada nilai dia. Dia ada nilai susut tahunan dia tu 1 tahun. Input. Okay, kamu tengok. Kalau buka kat Excel tu tengok dekat input. Nampak tak input dia? Nampak tak input? Klik dekat input tu. Lepas tu kamu tengok. Tulis ke tak tulis ni? Life circle 5 tahun. Betul, 5 tahun. Increase in working capital percentage, nak tengok berapa persen yang disusut ni. 28%, bukan persen track. Interest rate 5%. Doktor, Ya, sorry, ganggu. Tak boleh buka. Dia kata require password. require password. Kamu tak boleh buka. Dekat Excel. Semua orang tak boleh buka ke apa? Boleh. Boleh je kan? Boleh lah. Saya tak dapat download apa-apa pun. Dia tahu ini je. Tahu boleh buka je. Kenapa nak kena require password saya tak pasti. Okey, macam ni sekejap. Okay. Boleh ke tak? Kamu kira je. 334. Apa saya kira dulu. 667 bahagi 334. Nak tahu berapa persen ni? 334. 20%. 20%. Okay, 20%. 334 tolak dengan 667. Okay, 20%. Ingat tak? Penyusutan 1 tahun kita kira 20%. Okay? So lah ni saya nak kamu kira, jangan ikut table ni. Okay, katakan furniture kamu 5,000. So annual depreciation kamu berapa? Kira sekarang, saya nak tengok berapa. Kamu faham ke tak faham? Berapa? Sini akan jadi berapa? Okay, jangan tengok nilai ni. Okay, sekarang ni katakan office furniture kamu keseluruhan berharga 5,000. Barang-barang peralatan office kamu berharga 5,000. So value yang pertama adalah 5,000. Tahun pertama susut, ingatlah sini 20%. Take note tu, jangan bagi hilang. Nanti saya pun lupa, kamu pun lupa dia. 20%. Okay, so 20%. 5,000 daripada 20% berapa ringgit? Berapa ribu? Berapa ratus? 1,000. 1,000. So kat sini akan jadi 1,000. Faham? Accumulated sebab year pertama samalah 1,000 lah kan? 1,000. Ni pun akan jadi 1,000. Faham? Okay. So 5,000 tolak dengan 1,000 berapa? Kat sini akan jadi? Value yang terkini untuk tahun pertama tinggal berapa? 4. Betul, 4. Faham? 4,000. So maksudnya tahun pertama kamu dah susut nilai 20% daripada harga 5,000, tahun 2020 beli benda tu 5,000. 2021 nilai dia hanyalah sebanyak 4,000. Barang yang sama even tak ada rosak pun tapi tahun tu berjalan memang kena ada susut nilai. Jangan tanya, barang ni elok lagi lah, tak ada rosak apa, tak pernah guna langsung. Ya, kamu tak guna 10 tahun pun dalam plastik sekalipun, tak koyak plastik sekalipun, dia tetap susut nilai sebab itu adalah memang macam tu, norm dia, faham tak? Jangan kamu ingat, barang ni elok lagi, baru beli tak guna langsung. Kamu tak guna sekalipun, once dia beli tahun tu, 5 tahun akan datang habis dah value dia, faham tak? Rosak tak rosak memang susut nilai. Okay, benda fixed asset memang akan susut nilai. Okay, so jadi 4,000. Okay, tahun pertama dah susut 1,000 jadi 4,000. So kat sini nak tulis berapa? Penyusutan tahun kedua pun sama juga. 5 tahun pertama ni penyusutan dia kita anggap 20,000. Okay, so tahun kedua pun susut lagi 1,000. Betul? Kat sini. So accumulated depreciation berapa sekarang? Kira? 2,000. Yes.
Zarul seorang je kan yang faham ni saya ajak apa ni. Orang ni faham tak ni? Bukan saya sebut ni. Orang lain sebut. Siapa dia? Daniel ke siapa dia? Faham tak? Okay. So sekarang ni dah accumulate kan tadi 1000, campur lagi 1000 dah jadi 2000, betul kat sini 2000. So berapa value tahun kedua tinggal? 3,000. 3000. Sebab apa dah tolak lagi 1000, betul? Kan? Okay, tahun ketiga tolak lagi pula 1000. So accumulated kat sini berapa jadi? 3. 3,000. Lepas tu tolak lagi contoh punya sultan tu tinggal berapa? Tolak lagi 1000 tinggal lagi. Tadi 4000, 3000 tinggal kat sini jadi berapa? 2,000. 2000. Dan macam itulah kamu kira seterusnya. Itu kalau untuk nilai 5000 nak. Ikutlah kamu tengoklah kamu punya nilai tu apa. 10,200 ke, 3,334 ke. Sama je. Cara kira dia sama. Yang saya beri contoh tu 5,000 sebab senang nak kira. Okay. So bubuh je lah. Kalau tak boleh main bubuh je. Kena tengok dekat yang plan tadi tu. Tengok dekat admin plan. Tengok dekat semua plan tu. Campur-campur furniture keseluruhan berapa. Furniture dekat admin ada berapa, furniture dekat operation ada berapa, furniture dekat marketing kalau ada berapa. Campur-campur nilai semua tu baru boleh kira benda ni untuk nilai dah. Alright, itu susah sikit finance ni situ je lah. Kalau kawan kamu tak boleh kerjasama, tak siap had yang tu, kamu sangkut kerja kamu. Tu je. Kalau mereka bagi tak ada masalah. Isi nilai tolak-tolak calculator, memang calculator je ni, siap. Satu malam boleh siap naknya. Sebab tak ada buat apa. Isi template je. Faham tak? Cuma banyak lah. Okay, kemudian kita sama juga office equipment. Okay, ada pula yang tanya saya, furniture tu apa, equipment tu apa? Saya kena jawab ke tak? Apa dia furniture, apa dia equipment? Siapa boleh tolong jawab? Siapa boleh nak tolong jawab? Apa dia beza furniture dengan equipment? Apa dia? Furniture, perabot, office equipment tu macam dia punya mesin photostat ke macam tu. Betul. Photostat ke, printer ke, telefon ke, faham? Yang tu semua equipment. Okay, printer, mesin photostat, fax, telefon tu masuk equipment. Furniture lah yang benda kayu, benda perabot ni. Right? So sama saja. Kira susut nilai dia 5 tahun pertama adalah 20%. Selepas 5 tahun tu kamu kekalkan saja nilai dia. Faham tak? Sebab kita nak kira 5 tahun punya life cycle saja. Okay? Selepas tahun ke-5 sampai tahun ke-10 tu ambil saja yang value yang terakhir tu. Masukkan saja. Tak payah buat apa dah. Faham Okay, jelas? Jelas. Okay, saya nak tanya jelas ke tak jelas sebelum saya nak pergi tempat lain ni? Okay, Jelas, so kamu jelas. tahu. Okay, so kamu tahu sebab finance punya ni dia tak ada note. Kita tak diberi note oleh Syalam pun. Tak ada. Semua cawangan. Cari dari Malaysia ni. Peralih ke, Kedah ke, Melaka ke, semua kami tak dibekalkan nota. Okay, dia based on macam mana nak ajak tu, dia hanya bagi template ni saja. So by the way, sebab tu saya nak ambil 2 minggu ajak benda ni, saya tak mau habis semua ni, nanti kamu tak faham. Cukup minggu ni kamu belajar yang tadi tu, table 8.1, 8.2 buat susut nilai kan. Ni pun sama lah, office fitting, signboard, masukkan saja ikut dia punya ni. Okay, macam ni lah. Untuk kamu punya kelas ni, saya tak mau buat dua-dua macam ni lah. Cukuplah kamu fitting ni masuk dalam equipment. Campur sekali, tak payah buat dia berbasingan. Faham tak? Okay. Signboard ni pun masuk sekali dalam equipment. Okay, 3 ni jadikan satu table je. Tak payah buat kira satu macam ni. Banyak. Campur je Maksudnya untuk office buat 2 saja. Satu furniture, satu equipment. Fitting dengan signboard ke apa benda ke semua tu masuk dalam equipment. Okay, faham? So kamu tak payah ikut bulat-bulat yang template yang tiba ni. Buat kat saya office, satu furniture, satu equipment saja. Yang nilai ni masuk sekali jarum. Okay, tak payah kira banyak-banyak kali. Benda yang sama je, alright? Okay, yang kedua kenderaan. Sama saja, pengiraan pun sama saja. 20% kan, 100,000 daripada 20%, 20,000. Tahun pertama 20,000 lagi, susut 20,000 tinggal 80,000. Tahun kedua susut 20,000 lagi tinggal 60,000. Susut 20,000, 40,000. Okay, faham? Faham tak? Ni nampak je lah contoh dia. Sebab nombor senang. Okay, susut nilai. Ini cara nak kira susut nilai. Okay, ni 5 tahun. So 10 tahun nanti, berapa kat sini? Habis. Maksudnya kalau kamu tengok kat sini, kamu tengok
kenderaan ni dia buat, mungkin dia buat kenderaan ni dia buat hire purchase ataupun dia buat loan dalam masa 5 tahun saja. Maksudnya 5 tahun bayar habis dah. So sebab tu kat sini kosong dia tak buat dah 6, 7, 8, 9, 10, faham tak? Sebab dah habis dah. Dalam masa 5 tahun dah habis hutang. Kosong dah, nampak tak? Kosong? Tak ada dah. So maksudnya menunjukkan ini dah dia settle dalam masa 5 tahun. Sebab tu dah kosong dah. Okay, kalau kamu ni tak settle, kamu sambunglah lagi. Jangan ikut biji macam ni pula. Okay? Ikut based on nilai yang kamu bincang tu. Jangan ikut yang kawan kamu punya yang lepas ni. Alright. Tapi yang saya nak tengok hanyalah format pengiraan tu kamu faham ke tak faham, apa nak tolak, apa dia kat mana 20%, sini nak buat nilai apa, sini nak buat nilai apa. Number is just the number only. Faham? The concept yang penting, konsep tu kamu faham. Itu yang saya nak tengok. Jangan tak faham konsep, main bubuh je, ikut orang dari sebiji. No, tak boleh. Saya akan check lah kenapa dekat admin plan banyak ni. Tiba market finance banyak ni pula nilai. Maksudnya tak sama. Betul tak? Maksudnya tak buat bincang ataupun kamu main bubuh, kamu tak faham. Itu nak trace belajar faham ke tak faham macam tu je. Dia tak ada konsistensi antara plan by plan tu. Okay nah, ini kita belajar pasal susut nilai pada hari ini. Okay. Machine equipment sama juga. Semua kamu ambil kiraan 20%. Tak payah cakap banyak, sama je. Kira je. Okay, kalau habis lah. Kalau tak habis, sambung dah lagi sampai habis. Okay, alright. Lepas tu, okay, ni kita nak, okay, kita masuk sikit. Loan and hire purchase depreciation. Sebab ni adalah penyusutan. Tadi tu fixed asset kan? Loan ni kita tengok loan repayment. Maksudnya benda-benda yang melibatkan pembayaran loan. Okay? Prinsipal ni apa? Prinsipal ni adalah baki, okay, kamu beli kereta. Contohnya kereta. Okay, loan payment. Contohlah kereta. Ataupun bangunan lah. 300,000 mungkin bangunan lah. Banyak sangat nilai dia. Okay, kamu, kedai kamu. Okay. Kedai kamu, hutang dia, loan dia adalah 300,000 ni. Okay, 300,000 ni. So, prinsipal, berapa rate tadi cuba tengok? Ada tak dalam tu? Kau tak ada? 5% dah tulis dah. Nampak tak? 5% sini. 5% ni adalah interest ni. Okay, 5% interest. Tak saya nak kira. 61935 bahagi 309 637. 20%. Okay, sama juga. Prinsipal ni, penyusutan dia 20%. Ingat sini lah. Sini susut 20%. Saya nak tulis 20%. Okay. Sebab apa? Sebab, sekejap, saya nak kira. Betul ke tak betul? Betul dah ni. Cara betul dah ni. 309,677 kali dengan 0.2. 6. Betul. Yes, betul. Okay, ingat. Formula dia macam ni. Prinsipal susut pun 20%. Nama saja depreciation, penyusutan masuk 20% setiap tahun. Okay? Prinsipal akan susut 20%, interest akan bertambah 5%. Faham? Faham tak? Sekarang ni kamu tengok sini kalau kamu tak faham. Okay, dengar elok. Buka telinga besar-besar sikit. Kalau pakai tudung kedap sangat tu, selok sikit telinga tu. Dengar ni. Tak nak ulang dah ni. Okay, balance permulaan adalah nilai value kamu punya yang terkini sekarang ni. Contohnya bangunan kamu 300,000. Okay, kamu sewa bangunan ke kedai ke lot ke apa ke? 300,000. Contoh 300,000 kat sini. Nah, tak mau ambil 300,000. Lagi senang nak kira. Okay, lot ni 400,000 kat sini. 400. Kamu kira lah, saya nak tahu jawapan. 400,000. So, tahun pertama susut 20,000. 400,000 daripada 20,000 berapa kat sini? Berapa nilai dia? 400,000 20%. 20,000 dah 20%. Tanya, berapa? Silap. Berapa 400,000 20%? 80,000. Ya, 80,000. So kat sini prinsipal 80,000. Interest rate berapa? 5%. Berapa? Berapa tadi? 400,000 dengan 5%? Berapa pula? 20,000. Kejap. 20,000. 1, 2, tak nak? %25 ni silap ni. Sekejap kenapa dia dapat 15? 309. Okay lah. Okay.
So 400,000 tadi apa kita ambil 400,000 kan? 5% daripada 400,000 berapa tadi? Kat sini? 20,000. 20,000. Tadi 80,000 kan? 80 campur 20,000 kat sini total berapa? 100,000. 100,000. So sini nilai dia jadi berapa? Sini nak jadi berapa? Macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Tambah ke tolak? Tolak. Sure ke tolak? 300,000. Sure ke tolak? Sure ke tak sure tolak? Tambah. Macam mana nak fikir ni? Cuba fikir. Macam mana dapat nilai tu? 7741 61. Okey, macam ni. Saya heran kenapa dia kira hak ni je. Kamu tengok kan? Kalau ikut yang dia buat ni, ini dia ambil, dia tolak dengan ini saja. Lepas tu baru dia dapat ini. Yang dua ni dia tak kira ni. Salah ni naknya ni. Betul tak? Cuba kamu tengok lah. Tengok lah. Macam mana dia dapat 247 tu, 309. Kamu buat sama lah, kamu buat sama saya. Kalau tak kamu tak faham ni punya ni. Apa yang kita nak buat ni. Tolak 247, 741 akan dapat 61,935 tadi ni. Ni faham tak? Dia dapat hak ni terus. Tapi kenapa dia tak ambil nilai ni? Sepatutnya dia kena ambil ni, nilai ni, total ni. Ni total ni. Sepatutnya dia kena ambil nilai 77 ni. Bukan tolak dengan yang ni, dia kena tolak dengan yang ni. Sepatutnya. Dapat dengan yang ni. Okey, kamu jangan ikut ni. Hak ni salah sebenarnya. Tengok pun tahu salah ni. Budak ni salah ni. Sekejap Yang sebetulnya macam ni. Yang ni salah tak? Jangan ikut dah. Jangan ikut yang ni. Nanti semua salah. Sekejap saya nak tengok table kedua dia. Dia buat betul tak? 13,000 susut. Kalau kamu ikut template ni salah semua. 2,600. Okay. Patutnya dia kena ambil 3250 ni. 3250. Okey, macam ni lah. Kamu dengar sini elok. Ni salah ni. Jangan kira macam ni salah. Buang balik. Okey. Yang sebetulnya, okay, tak apa kita ambil nilai dia buat. Tapi yang dikira ujung ni salah ni. Okey, dia kata kat sini 30, yang cara kira dia betul 30967 ni. Yang apa ni, prinsipal ni. Okey, prinsipal ni, okey, susut kali pertama betul kan? 61 dia kira? Dia kata betul. Betul kan? 20% kan? Betul. Interest pun betul dia kira 15% daripada 30967 ni dapat 15%. So, principal tambah interest dapat total payment, betul tak? Betul tak? Okay. Sepatutnya 307 ni tolak dengan 77,000. Bukan tolak dengan 61,000 ni. Salah. Baru dapat nilai sini. Faham tak? Ni salah ni. Kalau siapa ikut dia, maksudnya kamu tiru membuta tuli. Dia salah kat sini. Okay. Saya ulang sekali lagi nak. Saya ulang sekali lagi. Okay. Sebab apa table loan ni berbeza dengan table yang tadi tu. Yang tadi tu tak ada interest rate. Ingat tak? Okay, tadi tu tak ada interest rate. Cuba tengok ni. Ni tak ada interest rate. So kira direct saja. Nampak tak? Accumulation dia. Tak ada interest. Tapi benda yang ada interest, kamu kena tambah dengan interest ni. Kenapa kamu nak biarkan dia saja? Salah. So cara betul dia, okay, mari kita kira hak kita punya, tak ikut dia punya ni. 400,000 kat sini, 400,000, 20% daripada 400,000 berapa tadi? 80 ke? Betul tak? Kau berapa je? Nak kira apa ni? 80,000. Okay, 80,000. Interest 5% berapa? 20,000. 20,000. So 80 campur 20,000 total payment berapa? 100,000 kan? 100. 400,000 tolak 100,000, sini jadi berapa? 300. Dan begitulah seterusnya. Faham? Tahun kedua susut lagi 20%. Kira pula sini berapa? Aduh, dia ambil daripada total Okey, awal lah. okey. Dia tak ambil lagi. Prinsipal, no. Prinsipal kena ambil yang betul-betul. Yang ni betul. Yang ni betul. Cuma dia salah dia kat sini je. Salah dia kat sini. Hak yang kotak ni dia pun salah ni. Faham tak? Okey, prinsipal you ambil yang 400,000 sebab dia prinsipal dan prinsipal balance. Faham tak?
principal balance dan principal year. Dia bukan kira yang, bukan dia kat sini bukan latest tau, bukan latest year, but then principal. So kita kena ambil nilai principal ni. Ni. Mana dia pen lain pula dah habis color dah ni. Nampak tak? Ni principal. So principal balance. Okay, dia nak balance principal. So maksudnya bila kita forward ke depan, kita kena ambil yang principal ni. Kita tak boleh ambil yang latest ni. So 20% ni akan tetap 80,000, 80,000, 80,000, 80,000. Nilai kat sini sahaja yang lain. Faham? Faham tak? Sebab last kali kamu akan tambah sampai berapa tahun baru kamu akan dapat balik 80,000 kat sini. Tak tahu lah kalau kamu buat 8 tahun ke 9 tahun sebelum last kali kamu buatlah sampai last kali habis nilai tu. Okay? Saya ulang sekali lagi. Ada yang tak faham tak? Ada yang faham ke ada yang tak faham ni? Nak ulang lagi ke tak perlu dah? Keliru sikit lah. Table ni dia salah ni. Okay, yang tak faham tu dengar elok nah. Tak nak buang habis semua ni. Mana pemadam ni? Tak pemadam tengok. Clear all annotation. Kan senang. Clear all. Okay. Dengar nah. Sekarang ni kita nak buat table loan and hire purchase amortization schedule ataupun nama dia loan repayment schedule. Okay, faham? So interest yang diberi adalah 5%. Jangan tanya kenapa 5%, memang 5%. Okay, jangan tanya kenapa, memang 5%. Okay, so amount dia, kononnya amount permulaan dia kat sini dia buat tempat. Okay, kita tak mau ambil nilai yang buat pening dengan nilai ni. Kita ambil kotak dia saja. 400,000. Okay, permula, tukarlah tadi dah 400 dah, kita ambil 500,000. Okay, 500,000. Saya nak tulis. Okay, 500. Okay, 500. So, 20% penyusutan 1 tahunan, 500,000 susut 20% berapa? Dapat berapa? 100,000. 500,000. Berapa? 100. Okay, 100. Okay, interest 500,000, 5% daripada 500,000 berapa? 25,000. 5%, 0.05 kali 500 berapa? 500,000? 25,000. 25. Okay, 25. So total payment 100 tambah 25,000, 125,000. Betul? Okay. So 500,000 tolak 125,000 berapa kat sini? 500 tolak 125,000. 375. Okay, so sini 375. Tulislah, tak ada nak tulis, payah guna mouse. Okay, 375. Okay, so sini 375 kan? Okay, ini ambil balik nilai yang sama. 375 kali dengan, bukan kali. Ni sama juga. Okay, tak apa-apa. Sini 5%. Ini susut ni. 5%. Kenapa dia silap ni? Persen 15. Oh, dia ambil nilai ni. Okay, so tadi 375, 5% berapa? 375 dengan 5%. Berapa? 18,750. Tadi kita dapat 375 kan? 375,000 kali dengan 5% berapa? 18750. 18750 tambah dengan 61 ni berapa? Tambah dengan 100,000. Kita punya 100,000 kan ni. Berapa? 18750. Okay, 18750 tolak dengan yang tadi ni apa? 375 ke? Kan? 375 kan kita punya kan? Berapa dapat nilai kat sini? Berapa? Tak dengar. 256,250. 256,250. Kamu tulis tak? Ya. Saya tak dengar. 256, okay. 256,250. Okay. Lepas tu buat lagi. 256,250. Okay, yang ni sama tak payah kira dah. Dapat tetap 100,000 kan? 5% saja. 5% daripada 256,250 berapa pula kat sini? Total berapa kat sini? Tolak dengan yang ni. Tolak dengan 256,250 tu. Faham? Itu saja cara dia.
Okay, jangan ikut. Yang lain betul, yang ni dia betul, yang ni dia betul. Yang dia salah ni dia tak tolak dengan total payment. Faham tak? Dia tak tolak total payment. Itu salah. Suppose ni dia tolak dengan total payment. Cara dia kamu tolak dengan total payment. Yang assignment dia buat T bar ni dia tak tolak dengan total payment. Itu salah. Okay, faham Dapat berapa? 20%. Ni still 20% lah, tak berubah lah. Penyusutan still 20%. Okay, still 20% ke 5 tahun. Interest 5% ini adalah berdasarkan principal balance yang kat sini. Okay, kalau tahun kedua tengok principal balance yang tahun pertama. Kalau tahun ketiga tengok 5% daripada principal balance tahun kedua. Untuk interest rate tahun keempat tengok principal balance tahun ke sebelumnya. Faham? Tengok tahun sebelumnya. Kira berapa dapat kat sini, totalkan berapa principal tadi tu, yang ni tak berubah, principalnya tak berubah sebab 20% ni tak berubah. Sama, ke 5 tahun kita anggap 20% tu tak berubah. Okay. So tambahkan dengan interest, dapat total payment, tolak dengan principal ni baru kamu akan dapat current value untuk tahun tersebut. Tahun yang kamu nak kira tu. Alright. Okay, macam tu lah. Ini pun sama cara kira Dana. Ini pun sama. Ini pun salah jangan ikut. Tengok kenapa saya kata jangan ikut. Kenapa interest rate sama daripada habis sampai awal sama. Faham tak? Okay, cara kira dia kamu ikut yang kita belajar tadi. Boleh. Sat. Okay, tak salah. Tak salah tak sebab apa. Yang ni adalah hire purchase. Hire purchase, interest sama. Yang tadi ni loan repayment. Interest berbeza setiap tahun. Okay, faham? Okay, faham Hak ni betul. Hak ni table dia buat betul. Hak yang ni saja dia salah tadi. Okay, saya ulang sampai semula dan jangan keliru. Kamu tengok table ni nama tu betul. Saya pun tak baca table tadi. Okay, loan repayment, interest dia berubah setiap tahun. Okay, sebab dia loan. Hire purchase, macam kamu beli kereta tu, dia tak berubah betul tak? Interest dia sama setiap tahun. Kamu beli kereta tahun pertama pun banyak tu, kamu buat perjanjian dengan bank banyak tu, sampailah habis kereta pun banyak tu. Okay, so tak berubah. Okay, bila kalau tengok tajuk dia hire purchase repayment, bukan loan. Okay, beza nah. Loan repayment, saya ulang lagi, loan repayment interest berubah-ubah nilai dia. Which is kita ambil berapa persen daripada principal balance tahun sebelumnya. Faham? Jelas nak? Untuk hire purchase, interest dia still sama dengan principal balance yang tahun pertama kita ambil tu. Okay? So, kamu ini cara sama. Untuk hire purchase ni kamu punya principal sama. Principal tak berubah kan? Macam ni pun sama kan? Tak berubah. Sama saja. Interest dia sama saja, tak payah kira dah. 5% ni tak payah kira sebab dia ambil daripada 13,000 yang pertama tadi tu. Cuma yang berubah apa? Total payment pun sama lah kan? Sebab principal dengan interest sama, betul tak? So sama je lah. Cuma susut dia tolak saja. Faham tak? Yang berbeza dekat hire purchase dengan loan ni hanya ada nilai dekat sini ni. Dia hanya tolak saja. Yang ni table ni still sama. Tiga-tiga ni still sama. 13,000 tolak 3,250 dapat 10,400. 10,400 tolak lagi 3,250 dapat 7,800. 7,800 tolak lagi 3,250 dapat 5,200. Tolak lagi 3,250 dapat ini. Nama habis. Faham? Ada siapa lagi tak faham dekat sini? Sebelum saya nak pergi yang lain ni, ada siapa lagi tak faham? Saya tak mau pergi banyak, saya nak pergi depreciation saja minggu ni. Jangan risau, saya tak pergi banyak. Tapi sini je. Yang lebihnya apa dia tak tengok. Tak payah masuk cash flow tak payah masuk Tapi kalau saya masuk cash flow lagi, semua pakai tinggal kelas lagi. Tak sanggup lah. Okay? Okay, so sebelum saya nak habis ni, kamu faham tak depreciation? Hari ni saya ajak kamu depreciation sahaja. Penyusutan nilai aset sahaja. Macam mana nak kira? Faham ke tak faham? Faham. Boleh faham tak? Okay, so kalau tengok dekat situ, jangan ikut apa saya beritahu tadi, jangan ikut yang depa punya ni, dia tak tolak dengan
Total payment ni. Itu saja salah dia. Yang lain dia tak salah banyak pun. Ni dia betul. Dia betul. But hire purchase, kamu tolak sahaja benda ni sama, dia tak berubah. Principal dengan interest tak berubah. Kamu hanya tolak principal balance dengan total payment saja setiap tahun. Sama. Okay. So sebelum saya lupa, ini attendant. Okay. Isilah ni. Siapa tanya ni? Muhammad Zul Husni. Total payment tadi tolak apa tadi? Total payment. Yang mana? Yang mana? Loan ke hire purchase? Kalau loan kamu tolak ni lah total payment principal tambah interest tambah dapat total payment, tolakkan dengan principal balance untuk loan repayment. Beza dia sama saja. Cuma beza dekat loan repayment principal sama kan tak? Interest dia berubah setiap tahun. Tapi dekat hire purchase interest tak berubah, sama saja. Faham? Dia fix. Itu je beza dia. Yang lain sama. Cara nak tolak tu pun sama kira dia. Okay, faham terus ni? Okay, cepat tanda attendant. Okay, hari ni saya nak ajak di presentation, saya tak ajak banyak dah. Itu saja. Minggu depan kita akan masuk pro forma pula, balance sheet. Okay? By time ni, okay, saya tak buat tutorial dah. Saya tak buat tutorial minggu ni sebab 2 jam tu saya nak buat tutorial pun tak guna juga, kamu tak siap. Betul tak? You hanya perlukan masa untuk apa dia? Betul lah kot. Betul lah sebab saya nak tanya kamu apa kalau kamu tak buat. Saya nak tanya apa? Takkan kamu nak tengok saya tengok kamu. Okay? So 2 jam tutorial tu kamu tak boleh bagi alasan kat saya kamu tak ada masa dah tahun lepas ni. Sebab saya tak buat tutorial, saya bagi kamu duduk dengan grup kamu bincang, kamu buat. 2 jam tu bukan saya suruh tidur anak. 2 jam tu bukan saya suruh pergi berjalan, bukan saya suruh pergi Aman Central ke shopping mall ke apa benda ke smart shop. Saya suruh